Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Qaryah Kampung Paya, Port Dickson. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita bertemu di dalam rumah Allah. Sama-sama kita menunaikan ibadah secara berjemaah. Sama-sama kita berniat iktikaf. Kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini pertama kali saya datang ke masjid ni, walaupun saya dah hampir 6 tahun duduk di Port Dickson. 6 tahun saya duduk di PD Teluk Kemang, tapi ini kali pertama saya berkuliah di sini. Kali pertama, alhamdulillah ada kesempatan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya bukanlah nak mengajar apa pun, tapi saya cuma nak berkongsi berkenaan dengan satu tajuk yang diberikan, alhamdulillah, berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah. Kalau kita nak cerita tentang akhlak Nabi ni tuan-tuan, masya-Allah, manusia yang paling sempurna di muka bumi Allah ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap-tiap tahun kita akan menyambut sambutan Maulidur Rasul. Tiap-tiap kali itu juga kita akan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini saya nak sebut sikit tentang beberapa sifat Nabi. Kalau kita nak lihat sifat Nabi ni banyak, tapi malam ni saya sebut beberapa sahaja. Kalau saya sebut semua, boleh jadi seminggu saya kat sini. Jadi saya sebut mungkin 3 ataupun 4, mungkin 5 lebih sikit lah, insya-Allah, ikut masa yang ditetapkan. Berapa yang banyak saya boleh bagi tahu. Cuma untuk malam ni saya nak bagi tahu sikit untuk mukaddimahnya. Kalau kita lihat dalam bab akhlak ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa maksud akhlak sebenarnya? Sebelum saya masuk pada akhlak Rasulullah, saya nak kongsi sikit berkenaan dengan definisi akhlak. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab, antaranya pendapat Imam Al-Ghazali sendiri, akhlak itu adalah sesuatu tingkah laku yang keluar daripada diri secara spontan. Maksudnya benda tu memang dah ada dalam diri seseorang, jadi bila dia keluar, dia secara spontan, tak rancang pun. Itu maksud akhlak. Kerana apa? Kerana dia memang dah ada dalam diri. Bila kita kejutkan sikit, memang dia akan terkeluar. Itulah yang namanya akhlak seseorang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, contoh mudahlah. Kalau kita terlanggar batu, contoh tersepak batu,
apa perkataan pertama yang keluar daripada mulut. Yang itu menunjukkan akhlak boleh jadi. Contoh, kalau dia langgar batu, dia sebut Allahu Akbar, maksudnya dia sentiasa berzikir kepada Allah. Itu contoh. Tapi kalau dia sepak batu, dia sebut apa? Apalah batu ni, kau tak ada tempat lain ke kau nak duduk? Itu tunjuk ataupun mencerminkan akhlak peribadi dia. Itu secara mudahnya lah. Kalau kita tersepak batu, kita ucap Subhanallah, cantik batu ni, itu akhlak kita baik. Tapi kalau kita tersepak batu, kita menyumpah dia, sumpah batu ni, padahal batu tu tak salah pun, batu yang kena. Itu yang mencerminkan akhlak kita sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Imam Syauqi dalam satu syair dia, saya tertarik dengan satu syair daripada Imam Syauqi. Dia kata apa? Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat, fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Kata Imam Syauqi, kehebatan sesuatu umat itu terletak pada akhlaknya. Kalau kita nak lihat kaum itu hebat, kita tengok pada akhlak kaum tu. Nak tengok orang Melayu ni hebat, kita lihat pada bagaimana akhlak orang Melayu. Nak tengok satu kaum ini hebat, kita tengok bagaimana akhlak kaum tersebut. Kata Imam Syauqi, jika akhlak itu hilang, maka akan hilanglah kehebatan sesuatu kaum dan umat itu. Umat itu akan jadi hebat kalau kita lihat bagaimana akhlak pada kaum itu. Tapi kalau kaum itu menjadi kaum yang tidak berakhlak, maka secara automatiknya ia tidak akan menjadi satu kaum yang hebat pada pandangan Allah dan pada pandangan manusia. Saya bagi contoh ya. Pada zaman kerajaan Islam menawan Andalus yang diketuai oleh seorang panglima namanya Tariq bin Ziyad. Pada tahun itu berlaku pada tahun 711 Masihi. Ini sejarah Islam. 711 Masihi, Islam menawan Andalus, Spanyol. Negara Spanyol dulu Islam pegang. Punya hebat Islam dulu. Negara Spanyol yang kita tengok bola, Real Madrid, Barcelona tu, Islam pegang. Pada tahun 711 Masihi. Akhirnya jatuh, runtuh tamadun itu pada tahun 1492 Masihi. 1492 jatuh kerajaan Islam di Andalus. Kerana apa? Kerana dengki terhadap takhta. Anak kepada raja itu, salah seorang sultan, khianat. Anak daripada salah seorang sultan pada zaman itu khianat, dan dia jual kerajaan Islam kepada Kristian. Punca dia apa? Rosaknya akhlak. Jatuh tamadun Islam di Spanyol. Kerana apa? Dengki. Ya Allah. Satu. Yang kedua, kerajaan Turki Uthmaniyah. Yang ni tuan-tuan biasa dengar. Turki Uthmaniyah, yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih yang tawan dia tu, yang mana penat-penat bawa naik kapal atas bukit tu. Itu cerita dia. Yang mana ditawan pada tahun 1299 Masihi. Waktu itu 1299. Dan jatuh pada tahun 1924. Baru lagi, tak sampai 100 tahun. 1924 kerajaan Turki Uthmaniyah runtuh. Sebab apa? Kerana pemimpinnya sibuk dengan hiburan, ikut sangat dengan hawa nafsu. Akhirnya dijatuhkan oleh seorang pemimpin yang juga pemimpin diktator waktu itu, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Bukan pelakon tu, itu lain. Pelakon Mustafa Kemal tu lain. Ini Mustafa Kemal Atatürk.
Dia yang jatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah waktu itu 1924. Sebab apa? Kerana pemimpinnya leka, lalai dan terlalu sibuk dengan hiburan. Akhlak rosak Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak payah susah-susah cari sejarah negara orang. Kita tengok sejarah negara sendiri sudah. Kesultanan Melayu Melaka jatuh kepada tangan Portugis pada tahun 1511. Sebab apa? Berlakunya pengkhianatan. Tak payah tengok orang Arab. Orang Arab ni teruk ya. Tak, orang Melayu pun sama. Melayu Melaka, tak payah jauh-jauh, sebelah aja Melaka. 1511 jatuh kerajaan Islam Kesultanan Melayu Melaka kepada Portugis. Selepas beratus-ratus tahun Islam pegang, akhirnya jatuh kepada Portugis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Pengkhianatan. Ada yang kata disebabkan rasuah, disogok dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang ini sejarah yang saya dapat baca. Ada juga yang menolak pendapat ni. Dia kata bukan orang Melayu sendiri, tapi orang yang luar yang buat pengkhianatan. Kita tak tahu. Yang penting ada sejarah tertulis sebegitu. Pengkhianatan daripada dalam. Jatuh kerajaan Melayu Melaka kepada Portugis. Cristiano Ronaldo. Ronaldo pegang waktu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semuanya jatuh sebab apa? Akhlaknya yang rosak. Sebab tu Imam Syauqi kata, kalau nak tengok kaum itu hebat, tengok pada akhlak satu kaum itu. Tapi kalau kaum itu runtuh akhlaknya, maka akan runtuhlah kaum itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Izzuddin Abdus Salam, dia kata apa? Muhammadun bashar wa laisa kal bashar. Muhammad ini manusia, tapi dia tak sama macam manusia lain. Macam mana tu? Muhammad ni manusia, tapi tak sama macam manusia. Ayat dia pening, tapi ada maksudnya. Muhammadun basharu wa laisa kal bashar. Dia manusia, tapi tak sama macam manusia lain. Innahu yakutun bainal hajar. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah satu berlian, batu permata di dalam batu-batu yang banyak. Spesialnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni berlian, permata dalam banyak-banyak batu. Satu ni je yang hebat, permata, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis Nabi, dalam ayat-ayat Al-Quran, ceritakan tentang banyak ayat-ayat tentang akhlak Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak engkau yang terbaik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutuskan Muhammad untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Kana khuluquhul Quran. Kata pada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah kata akhlak Rasulullah ni sama macam Al-Quran. Hebatnya akhlak Rasulullah macam itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ni kita nak tengok beberapa contoh akhlak Rasulullah. Saya ambil beberapa saja. Pertama, saya tertarik pada sifat benar ataupun siddiq Rasulullah. Akhlak ataupun sifat yang pertama, benar, siddiq, yang sentiasa bercakap benar. Dalam satu hadis Nabi sebut, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu sentiasa bercakap benar, kata Nabi. Jangan kamu cakap bohong, kerana bercakap benar akan mendatangkan kebaikan. Dengan cakap benar kita akan buat kebaikan.
Dan kebaikan itu akan membawa kita kepada syurga Allah. Dengan bercakap benar kita boleh masuk syurga, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dengan kita bercakap benar, yahdi ilal jannah. Nabi sebut boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga Allah. Cakap benar je, tak payah cakap bohong, cakap betul aja. Allah kata Nabi akan janjikan syurga untuk orang yang sentiasa bercakap benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sepanjang hidup dia, Nabi tak pernah cakap bohong sekali pun. Daripada dia lahir sampai dia wafat, Nabi tak pernah cakap bohong walaupun sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari ada satu kisah, nak kata Nabi ni bila tengok muka je kita dah tahulah dia ni bukan pembohong. Tengok muka Nabi je kita dah tahu dah dia ni bukan pembohong. Ada satu hari tu seorang sahabat yang dulunya pendeta Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, bila dia datang satu pasar, dia tengok apa ramai orang berkumpul ni. Abdullah bin Salam dia datang, dia tengok kenapa ramai-ramai orang berkumpul ni. Kemudian dia pun tengok, dia celah-celah, dia masuk, dia tengok depan. Dia tengok depan sekali, waktu itu dia tak kenal lagi Nabi ni siapa. Waktu itu dia pendeta Yahudi, dia tak kenal lagi Muhammad ni siapa. Bila dia datang, dia tengok, Muhammad. Dia kata apa? Wallahi araftu annahu laisa biwajhil kadhib. Pertama kali aku tengok muka dia, aku tahu dia ni bukan pembohong. Itu first time Abdullah bin Salam tengok muka Rasulullah. Pertama kali Abdullah bin Salam tengok muka Nabi, dia kata apa? Ini bukan wajah pembohong ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok muka dah tahu dah, ini memang orang yang betul, bukan penipu punya orang, bukan kaki kencing. Tuan-tuan, beza dengan kita ni. Bila orang tengok muka, ini kaki pembohong ni, ini tak boleh percaya. 100 yang dia cakap, 1 pun tak boleh percaya. Orang sini bagus, orang lain lah, wallahualam tak tahu siapa. Tapi Muhammad Rasulullah, ya Allah, tengok muka dia kali pertama, ini bukan wajah pembohong. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Tengok muka je. Subhanallah. Satu, nak kata Nabi ni seorang yang benar. Yang kedua, ketika Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, ni bukti yang Nabi ni orang yang betul ni. Nabi tak pernah bohong, bukti dia. Waktu Nabi dapat perintah daripada Allah supaya dakwah secara terang-terangan, Nabi pun mengumpulkan kaum Quraisy di satu bukit namanya Bukit Safa. Tuan-tuan ada belajar fiqh sirah kot dalam masjid ni. Mungkin ada terbaca ataupun terdengar kisah ni. Waktu Nabi kumpulkan Quraisy di Bukit Safa, Nabi kata apa? Sekiranya aku khabarkan kepada kamu terdapat musuh di belakang bukit ni. Tuan-tuan, waktu tu Nabi nak dakwah secara terang-terangan ni. Nabi nak dakwah ni, Nabi nak try dulu. Nabi nak tackle dulu hati orang Quraisy. Nabi tanya, kalau aku kata belakang bukit ni ada tentera, kumpulan tentera berkuda nak serang kamu, kamu percaya tak? Apa penduduk Quraisy kata? Ya Muhammad, sejak kami kenal kamu Muhammad, kami tak pernah dengar kamu cakap bohong. Ini belum dakwah lagi ni, belum, baru nak try. Nabi belum suruh mengucap lagi, tak. Nabi baru nak cuba. Kalau belakang bukit ni ada tentera berkuda, kau percaya tak? Dia orang kata apa? Percaya Muhammad, apa yang kau cakap semua cakap betul. Punya Nabi punya cakap benar ni, orang Quraisy pun akui benda tu. Lepas tu barulah Nabi cocok sikit. Nabi kata apa? Kalau begitu, aku ni Nabi utusan Allah, maka kau ikutlah aku sembah Allah. Barulah Quraisy kata, tak nak, kami tak nak. Kami tak nak tinggalkan agama nenek moyang dan sebagainya. Nak kata apa tuan-tuan dalam kisah ni? Nak kata orang Quraisy pun memperakui kebenaran kata-kata Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sikap pertama yang patut kita contohi daripada Nabi. Satu, sentiasa cakap benar. Jangan suka berbohong.
Bila sekali je kita bohong, memang orang tengok je muka, cop terus bohong. Tengok je muka, ini memang cop bohong ni. Tak payah tipu, memang cop bohong. Tak payah cakap, memang dah bohong terus lah. Tuan yang dirahmati Allah, Nabi seorang yang benar. Satu. Yang kedua, Nabi seorang yang syaja'ah, berani. Syaja'atun, berani. Nabi sebut dalam hadis, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih disukai oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu Nabi seorang yang kuat, berani, gagah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kisah nak tunjuk keberanian Nabi ni. Satu hari ada seorang penjual unta ni, penjual unta. Satu hari tu dia jual di Mekah. Bila dia buka kedai unta, Abu Jahal punya jahat ni, siapa tak kenal dengan Abu Jahal, Abu Lahab ni. Satu hari Abu Jahal pergi kedai unta ni. Dia tengok-tengok, dia tengok unta. Unta ni berapa ringgit? Berapa ringgit? Berapa dinar? Ini unta baguslah, berapa dirham? Tuan-tuan, apa yang Abu Jahal buat? Dia curi unta tu. Oh, hebat Abu Jahal ni. Dia abang long kawasan. Apa yang dia nak buat, dia boleh buat. Dia abang long. Oh, abang long. Ambil dia unta. Dia ambil dia unta tu, tak bayar. Punya gangster Abu Jahal. Ni bukan gangster, ni kurang ajar nama dia. Dia ambil unta, dia tak bayar. Kemudian bila yang penjual unta ni dia nak minta duit, kena marah, kena maki. Kau diam, aku ketua kat sini. Suka hati aku lah, apa aku nak buat? Kata Abu Jahal. Kemudian lelaki ni pun dia buntu. Dia buntu, dia pergilah jumpa dengan orang-orang Quraisy yang berada di sekitar tu. Dia bagi tahu, bang, tolong mintakan duit dekat Abu Jahal tu. Dia dah ambil unta saya, tapi dia tak bayar lah bang. Dia mengadu pada orang Quraisy. Maka orang Quraisy yang ada di sekeliling tu, dia kata apa? Kalau macam tu, kau pergi jumpa dengan abang tu. Siapa? Muhammad tu. Kau pergi jumpa dia, kau suruh dia minta pergi ke Abu Jahal. Ni orang Quraisy nak menaya orang ni. Dia nak naya Nabi ni. Dia kata kau pergi jumpa untuk lelaki tu, nama dia Muhammad, kau suruh dia minta pada Abu Jahal. Dia orang ni nak dajar orang ya. Dia nak tengok Nabi kena bantai. Sebab tu dia suruh Nabi yang minta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penjual unta ni dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun dengan tak cakap banyak, okey aku tolong kau. Dia pergi jumpa dengan Abu Jahal, dia kata apa? Rasulullah kata apa? Wahai Abu Jahal, kau dah ambil unta, kau bayarlah. Abu Jahal tak cakap banyak, ambil duit terus bagi. Tak cakap banyak Abu Jahal. Nabi minta, Abu Jahal terus bayar. Jadi orang yang nak dajal orang tadi, nak dajal Nabi tadi, dia pelik. Dia jadi heran. Uish, beraninya Nabi ni, beraninya Muhammad. Takkan Abu Jahal tak pukul Muhammad? Ini pelik ni. Mesti ada sesuatu yang terjadi. Maka orang Quraisy yang tadi pun pergilah jumpa dengan Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kata abang long, takkan dengan Muhammad pun kalah. Macam itulah ayat sekarang, macam itulah. Takkan dengan Muhammad pun kau takut. Abu Jahal kata apa? Kau orang cakap boleh lah. Kau tahu apa yang datang belakang Muhammad tadi? Waktu Muhammad datang minta duit pada aku tadi, belakang dia ada seekor unta besar. Bila-bila masa dia boleh gigit kepala aku. Kau nak? Punya power Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bantu dia. Nabi ni berani tapi dengan bantuan Allah. Belakang dia ada unta, kata Abu Jahal. Takkan aku nak bantai Muhammad, belakang tu ada unta, dia nak gigit kepala aku kot. Waktu tu abang long ke ayah anda cancel.
bagi je duit, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini beraninya Nabi SAW. Itu satu contoh. Kisah lain, ketika mana Abu Talib, pakcik Nabi SAW, jumpa Nabi, "Wahai Muhammad, sini." Pakcik dia Abu Talib waktu tu masih hidup. Abu Talib kata pada apa? Kata pada Muhammad, "Wahai Muhammad, anak saudaraku, cukup-cukuplah engkau berdakwah. Berhentilah dulu. Ni orang Quraisy tak bunuh kau ni, kau relaxlah dulu." Kata Abu Talib pada Muhammad SAW. Nabi kata apa? "Wahai pakcikku Abu Talib, demi Allah, jika mereka letakkan matahari di tangan kanan aku dan letakkan bulan di tangan kiri aku, nescaya sesekali pun aku takkan berhenti berdakwah." Punya berani Nabi. Walaupun dia terima ugutan bunuh sekalipun, Nabi kata, "Aku akan terus berdakwah walau apa pun jadi. Yang penting agama Allah tetap tertegak di muka bumi ni. Dia nak bunuh aku ke, dia nak tembak aku ke, tak kisah. Yang penting agama Allah tertegak di muka bumi." Kata Rasulullah SAW bila dia diterima ancaman bunuh. Punya berani tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu beraninya Nabi. Tuan-tuan, sifat berani Nabi ni, dia diwarisi oleh sifat-sifat sahabatnya. Bukan Nabi seorang je yang berani. Bila Nabi berani, dia punya rakyat, dia punya sahabat pun jadi berani. Sebab tu pentingnya seorang pemimpin ni, pemimpin yang berani. Rakyatnya pun akan jadi berani, jadi kuat. Tapi kalau pemimpin lembik, okey, bagus. Lembik kena tak. Rasulullah kuat, sahabat pun jadi kuat, jadi berani. Contoh, dalam satu peperangan Uhud, waktu tu Nabi dah kena kepung dah. Orang Islam dah hampir kalah waktu tu, sebab tentera memanah turun daripada bukit. Ini cerita dalam fiqh sirah. Waktu itu bila Nabi dah, orang Islam dah kena kepung, dah kena serang, yang kepung Nabi waktu itu semua sahabat-sahabat Nabi. Semua jadi kawal, bodyguard. Jadi bodyguard lebih kurang dalam 10-11 orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? Waktu itu Nabi dikawal. Bila datang seorang tentera musuh, Nabi tanya pada seseorang, pada orang 10 orang ni yang jaga dia, antara 10 orang ni siapa yang nak pergi lawan tu? Pergi seorang. Talhah bin Ubaidillah. "Saya ya Rasulullah." Maka Nabi kata apa? "Talhah, engkau relax dulu." Nak kata beraninya sahabat Nabi si Talhah ni, "Talhah, kau duduk dulu, biar orang lain pergi." Maka orang lain pergi. Datang musuh yang kedua, tu siapa yang nak lawan? Talhah angkat, "Saya Rasulullah." Nabi kata, "Engkau relax dulu, kau jangan pergi dulu, kau duduk sini, yang lain pergi." Ketiga, siapa datang? Tu musuh datang nak lawan siapa? Talhah lagi sekali, "Saya ya Rasulullah." "Engkau relax dulu, kan aku cakap tadi." Sampai dah tak ada sahabat, barulah Talhah bin Ubaidillah yang last. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? Kekuatan Talhah ni sama dengan 10 orang kekuatan dia. Sebab tu Nabi hold dulu, dia last sekali. Dia paling hebat ni Talhah bin Ubaidillah. Dia punya kekuatan sama dengan 10 orang. Dia tunggu dulu. Sebab tu waktu dalam peperangan Uhud itu, waktu Talhah mengawal Nabi, dia punya jari terputus tuan-tuan. Putus jari-jari dia. Sampai macam tu sekali sayang daripada Rasulullah SAW. Ini contoh kisah beraninya sahabat Nabi. Banyak lagi contoh-contoh lain. Kita ambil seorang lagi sahabat Nabi, namanya Amru bin Al-As. Yang ni pun hebat juga sahabat ni, Amru bin Al-As. Bagaimana hebatnya sahabat Amru bin Al-As ni tuan-tuan? Amru bin Al-As ni pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, dia menjadi gubernur Mesir. Waktu ni Nabi dah wafat. Yang jaga kerajaan Islam Umar Al-Khattab khalifah. Yang jaga Mesir, gubernur dia Amru bin Al-As, sahabat Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Amru bin Al-As ni jadi gubernur, satu hari ada seorang Yahudi ni datang jumpa dia, Yahudi ataupun Kristian. Bila dia datang, lelaki ni datang, dia mengadu pada Amru, "Wahai Amru, aku datang ni nak mengadu ni.
Amru tanya, kau nak mengadu apa? Ni patung kita orang ni, patung di gereja kami dah patah hidung dia. Siapa yang buat? Budak-budak Islam baling batu, patah hidung dia. Macam mana boleh jadi macam tu? Budak-budak Islam, orang-orang Islam ni, anak-anak, dia main batu, dia main baling batu, dia baling dekat patung gereja ni, patah hidung. Maka yang ketua ni pun datanglah jumpa Amru ni, patung hidung dah patah, kami nak minta ganti rugi. Amru bin Al-As kata apa? Okey, aku bayar. Berapa ribu kau nak? Sekian. Okey, tulis cek. Tulis cek. Tapi yang mengadu ni dia tak puas hati. Wahai Amru, kami tak puas hati. Kau nak apa lagi? Kan aku dah bayar. Kata apa? Wahai Amru, ini tak adil. Apa kata kalau kita buat patung Muhammad? Dia tak puas hati lagi. Dah dapat duit pun dia tak puas hati. Kita buat patung Muhammad, lepas tu orang-orang kami baling batu biar patah hidung Muhammad. Ini baru kami puas hati. Tuan-tuan yang dirahmati Amru bin Al-As, dia buat apa? Dia tak cakap banyak. Dia ambil pedang dia. Bila ambil pedang, takutlah member tu. Dia ambil pedang, dia keluarkan. Nah, kau ambil pedang ni. Dia bagi orang tu, tuan-tuan. Dia tanya, nak buat apa Amru? Kau potong je hidung aku, senang. Tak payah kau buat patung Muhammad, tak payah kau nak rosakkan hidung patung tu. Sekarang ni aku depan kau potong je hidung aku. Macam tu sekali Amru bin Al-As punya berani. Tak payah cakap banyak. Kau ambil pedang aku, kau potong hidung aku terus. Aku sebagai galang ganti kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu kau nak hina Nabi aku, tak payah. Kau potong je hidung aku. Hidung orang Arab mancung. Nak potong senang je. Kalau hidung kita ni, jambu air belah dua. Jambu air belah dua. Macam tu lah hidung kita ni. Susah sikit lah nak potong. Tapi boleh je nak potong. Amru bin Al-As punya hidung mancung. Jadi kalau nak potong tu senang. Tuan-tuan, ini beraninya Amru bin Al-As. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu sifat yang kedua yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berani. Syaja'atun, berani. Yang ketiga, sifat yang ketiga, Nabi seorang yang penyayang. Yang ini memang hebatlah sifat dia, penyayang. Orang yang paling penyayang terhadap keluarga, kepada sahabat dan pada umatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan dalam banyak riwayat mengenai dengan Nabi punya sweet ni. Dalam bahasa sekarang ni sweet ataupun romantik. Nabi ni romantik pada keluarga dia, pada isteri-isteri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ni kita sedia maklum, Nabi ni berpoligami. Ramai isteri dia. Tapi tuan-tuan, isteri-isteri Nabi tak pernah bergaduh. Yang ni hebat ni. Bagi sesiapa yang nak cuba, boleh kita ikut tips bagaimana cara Nabi berpoligami. Kenapa jadi macam tu, tuan-tuan? Nabi bersikap adil. Sama semua. Memang ada sifat cemburu, terutamanya Aisyah. Aisyah memang kuat cemburu. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia asyik sebut Khadijah. Asyik sebut Khadijah. Khadijah. Depan Aisyah Khadijah. Member ni marah lah. Memang macam tu lah lumrah perempuan. Depan kita dia sebut nama perempuan lain. Jealous. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi dalam peristiwa fitnah Aisyah, ada satu peristiwa berlaku fitnah terhadap Aisyah. Waktu itu Nabi minta pendapat Zainab. Nabi minta pendapat Zainab, isterinya yang lain. Isteri Nabi seorang lagi namanya Zainab. Nabi tanya, wahai Zainab, apa pendapat engkau tentang madu engkau Aisyah? Minta pendapat madu. Tuan-tuan, kalau sekarang zaman ni, Zainab boleh je bila-bila masa, oh Aisyah tu memang jahat. Aisyah tu memang macam tu. Padahal diorang ni berebut Nabi ni.
Zainab boleh kata Aisyah memang tak betul, dia memang satu yang Muhammad Rasulullah, memang dia ni tak betul Muhammad, kau tak payah percaya cakap dia. Tapi apa Zainab cakap? Zainab kata, wahai Rasulullah, walaupun saya sentiasa bersaing dengan Aisyah, tapi saya tak pernah tengok Aisyah buat jahat. Ini baru madu power. Original punya madu. Dia kata apa? Ya Rasulullah, walaupun saya sentiasa bersaing dengan Aisyah, tapi saya tak pernah tengok Aisyah buat jahat. Hui. Hebat didikan Nabi terhadap isteri-isterinya. Sebab apa? Nabi penyayang. Nabi ni penyayang. Nabi sentiasa adil kepada isteri-isteri dia. Itu satu. Nabi juga seorang bapa yang penyayang. Tuan-tuan, Nabi ada anak namanya Fatimah. Fatimah ni dia anak yang sempat membesar. Yang sempat Nabi tengok besar Fatimah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap kali Nabi jumpa dengan Fatimah, Nabi akan cium, Nabi akan peluk dia. Walaupun Fatimah ni dah kahwin dengan Saidina Ali. Waktu tu dia dah kahwin dah, tapi setiap kali Nabi jumpa Fatimah, Nabi akan cium, Nabi akan peluk dia. Walaupun Fatimah ni dah kahwin, dah besar. Punya sayangnya Nabi pada anak dia. Tuan-tuan, kita pernah buat? Alhamdulillah buat. Hebat. Lagi apa? Dalam Gua Sur, waktu Nabi nak berhijrah, Nabi duduk di Gua Sur dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Bapa mertua dia. Sahabat dan bapa mertua dia, ayah kepada Aisyah. Waktu di dalam Gua Sur, Nabi baring dekat riba Abu Bakar. Nabi menantu baring dekat peha Abu Bakar, bapa mertua. Tuan-tuan pernah buat? Cuba buat. Cuba buat. Yang muda-muda lah. Yang tu yang dah veteran ni boleh panggil menantu mai sini baring kat situ. Nabi menantu dia baring dekat peha Abu Bakar, bapa mertua dia. Punya sayangnya, penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Satu hari tu Nabi ni dia suka cium cucu dia. Dia ambil, dia cium cucu dia. Dia ambil, dia peluk, dia cium cucu dia. Dia ambil, dia peluk, cium cucu dia. Jadi ada seorang sahabat ni dia datang, ya Rasulullah, aku tengok engkau ni suka cium peluk cucu kau. Kau suka cium peluk budak-budak. Saya ni ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak, seorang pun saya tak pernah cium. 10 orang anak, 10 saya tak pernah cium. Busuk agaknya. Saya tak pernah buat macam tu ya Rasulullah, tapi engkau suka buat. Jumpa anak kau cium, jumpa cucu kau cium peluk. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai sahabat, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi orang, dia tidak akan dikasihi orang lain. Simple je sifir dia. Kalau engkau tak sayang orang, orang tak sayang kau. Itu ayat mudah dia. Kita tak sayang orang, orang takkan sayang kita. Kita tak suka orang, orang takkan suka pada kita. Kalau kita ni asyik benci orang, jangan ingat orang suka pada kita setiap masa. Mesti ada orang benci juga pada kita. Sebab tu Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebabkan sifat penyayang Nabi ni tuan-tuan, Nabi dapat menyebarkan dakwah Islam sampai sekarang kekal. Disebabkan sifat kasih sayang Nabi ni, Nabi dapat menyebarkan ajaran Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hebat akhlak Rasulullah. Hebat contoh yang diberikan oleh Nabi. Nabi bagi kasih sayang, sebab tu orang semua suka pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi. Yang ni Nabi sebut last. Sifat Nabi seorang yang pemurah. Al-Jud. Jud ni apa? Pemurah. Al-Jud, pemurah. Nabi SAW orang yang paling pemurah.
Nabi suka menderma, Nabi suka bersedekah. Satu hari ni Nabi baru dapat jubah yang baru. Nabi dapat jubah baru. Jadi sahabat ni datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, cantik jubah kau." Sahabat ni puji je, cantik jubah Nabi. Nabi buat apa? Dia balik, dia tukar jubah lama, dia bagi jubah tu pada orang. Kau punya baik dia, pemurah dia Nabi ni. Cuba kita ni, "Ustaz, cantik jam." Mestilah mahal. "Bang, handphone baru ke?" Ni yang paling baru keluar, semalam keluar TV, hari ni aku beli." Nabi tak. Orang puji Nabi, ambil handphone aku. Ambil jam. "Bang, cantik baju, ambil lah jam baju aku ni." Macam tu Nabi buat. Sebab tu ada satu kisah, seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab pedalaman. Dia jumpa Nabi. Dia kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ni baru masuk Islam. Mu'allaf." Dalam bahasa kita mu'allaf. "Saya ni baru masuk Islam, ya Rasulullah. Bagilah aku zakat sikit. Kambing seekor 2. Tak ada ke kambing?" Dia main minta je. "Aku mu'allaf, bagilah 2 ekor kambing. Dapat seekor 2 jadilah." Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? "Wahai sahabatku, sini. Kau nampak ada 2 bukit tu? Dekat tengah-tengah tu ada satu lembah. Di lembah tu ada 20 hingga 30 ekor kambing. Semua kau punya." Hebat Nabi. "Semua kau punya, ambil. Kau nak seekor, aku bagi 30. Pemurahnya Rasulullah. Tuan-tuan, bila Nabi buat begitu pada dia, Arab Badui ni pun balik kampung. Dia bagi tahu pada orang kampung dia, "Ya qaumi, aslimu. Wahai kaumku, jom masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal fakir." Sesungguhnya Muhammad ni dia bagi sedekah sampai dia tak takut jadi fakir. Dia tak takut jadi miskin. Jom kita masuk Islam. Muhammad ni pemurah. Arab Badui ni kempen. Muhammad ni pemurah, dia tak pernah kedekut, dia akan sentiasa bagi, dia pemurah. Jom kita masuk Islam, ikut ajaran Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni akhlak Rasulullah, pemurah. Puji dia bagi, puji dia bagi. Puji dia bagi. Satu hari orang bagi dia, orang sedekah ataupun hadiah Nabi emas banyak. Nabi ni dia tak suka, dia suka bagi orang. Dia bagi emas, orang bagi Nabi emas, Nabi bagi sikit seorang. Beratus sahabat dia bagi sikit. Nabi ambil tak? Nabi 1 sen pun tak ambil. Padahal orang bagi kat dia, tapi dia bagi orang. Kalau saya dapat emas, saya ambil lu masuk poket. Emas kot. Ambil 1 jongkong dulu, 1 kilo masuk poket lu, baru bagi orang. Nabi tak macam tu. Nabi bagi semua. Kau ambil sikit. Semua sahabat dapat. Nabi dapat apa? Kosong. Tak ada apa. Pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat itu mengalir kepada cucu cicit dia. Nabi ada seorang cicit namanya Ali bin Hussein. Cicit Nabi ni pun pemurah macam dia. Cucu Nabi namanya Hussein. Nama cicit dia Ali. Nama dia sama dengan atuk dia, Ali bin Hussein bin Ali. Macam tu. Nama dia sama dengan atuk dia, Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari ada seorang ni dia datang jumpa Ali bin Hussein. Dia kata, "Wahai Ali, kau ni sekian-sekian." Dia maki. Dia maki Ali bin Hussein ni. Ali, kau ni apalah sekian-sekian, kau ni tak patutlah macam ni. Dia marah-marah kepada Ali bin Hussein, seorang lelaki ni. Ali bin Hussein kata apa? Mungkin dia ni lapar kot. Mungkin dia stres, banyak kerja. Banyak kerja daripada rumah tak boleh buat ni. Anak kacau, bini kacau, nak buat kerja tak boleh. Kerja dari rumah, dia stres. Sebab tu dia maki-maki orang. Jadi Ali bin Hussein bersangka baik. Dia kata apa? Ini mungkin sedang lapar ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ali bin Hussein kata apa? "Pembantu, mai sini. Kau panggil orang yang maki aku tu, sini. Bagi dia duit." Ali bin Hussein kata apa? "Kau panggil orang yang maki aku tu, kau bagi dia duit." Pemurahnya cicit Nabi. Kita kena maki, sini kau.
Itu bukan nak bagi sedekah, lagi kena tambah bagi dia. Ali bin Hussein tak begitu tuan-tuan. Dia kena maki, dia bagi duit. Yang ini akhlak yang kita kena ikut. Orang maki kita RM10. Orang marah kat kita, nah RM10. Terima kasih kerana marah. Akhlak cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Hussein. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak tengok akhlak Rasulullah ni banyak, terlalu banyak, panjang kalau nak cerita akhlak Nabi ni. Last satu lagi, pemaaf. Ini memang special lah, pemaaf ni. Nabi punya pemaaf ni tiada tandingannya. Macam-macam Nabi kena. Abdullah bin Ubay, ketua munafik, apa yang dia buat pada Nabi, semua benda dia dah buat. Nabi bina masjid, dia pun nak bina masjid. Abdullah bin Ubay, Nabi buat masjid, dia pun nak buat masjid. Kau ingat kau seorang je ada pengikut, aku pun ada. Kata Abdullah bin Ubay, aku pun boleh buat masjid. Abdullah bin Ubay buat masjid. Abdullah bin Ubay fitnah isteri Nabi Aisyah. Nabi tuan-tuan tak pernah balas. Tak pernah sekali pun Nabi balas. Sebab apa? Sebab Nabi pemaaf. Sebab tu, kalaulah manusia di dunia ni memiliki sifat pemaaf, kalaulah manusia di dunia memiliki sifat pemaaf seperti Nabi, tidak akan berlakunya peperangan Pearl Harbor 1941. Jepun serang Pearl Harbor Amerika 1941. Yang ini sejarah, mungkin tuan-tuan pernah tengok, tahu berita ni. Ada yang hidup masa tu. 1941 Jepun bom USA Pearl Harbor. 1945 Amerika balas balik, Hiroshima, Nagasaki. Kalaulah Amerika ni pemaaf, tak kena bom dah Jepun ni. Tapi disebabkan dendam, marah, degil, belagak pun satu hal, dia pergi bom balik kepada Jepun ni. Kau bom aku Pearl Harbor, aku bom balik Hiroshima, Nagasaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Dalam satu kitab ada satu buku akhlak Rasulullah. Dalam tu ada 25 sifat Nabi. 25. Hari ni saya baru bagi 4 ataupun 5 je. Dalam buku tu ada 25. Banyak. 25 sifat Rasulullah. Sebab tu last penutupnya, kata Abu Hasan Ali An-Nadwi. Kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, jika kamu pemimpin, kamu nak contoh pemimpin yang baik, tengok pada Rasulullah. Jika kamu seorang pemimpin, nak tengok contoh pemimpin yang baik, tengok pada Nabi. Jika kamu seorang atuk, nak tengok contoh datuk yang terbaik, tengok pada Nabi. Kamu seorang ayah, nak tengok contoh ayah yang terbaik, tengok pada Rasulullah. Kamu seorang suami, nak tengok contoh suami yang terbaik, tengok pada Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak kata apa? Akhlak Nabi luar biasa. Cukup semua aspek. Dialah pemimpin, dialah atuk, dialah ayah, dialah suami, dialah anak, dialah kawan, dialah sahabat dan sebagainya. Semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan pada malam ni kita dapat ambil iktibar dan kita dapat contohi serba sedikit akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jadi pengajaran dan kita ambil iktibar daripadanya. Sekadar itu saja untuk malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.